Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Tapi dua bahagiannya yang perlu saya sentuh. Yang pertama adalah berkaitan dengan Akta Lompat Parti. Now, Akta Lompat Parti ini seperti mana yang pernah kita bincang. Dia ada dua perkara yang perlu dibuat. Suatu adalah pindaan kepada perlembagaan. Khususnya perkara 48 pasal 1. Perlu ditambah satu, mungkin jadi F, G sebab ada A hingga F. Untuk meletakkan syarat bahawa kalau lompat sampai jatuhkan kerajaan, maka hilang kerusi. Yang kedua, kena juga buat suatu rang undang-undang Akta Lompat Parti. Dan rang undang-undang ni kena teliti, kena disusun dengan rapi, supaya dalam keadaan-keadaan yang mana calon-calon ataupun wakil rakyat keluar daripada parti kerana mereka percayai parti mereka telah pun hilang daripada paksi. Dan ianya tidak mengakibatkan kejatuhan kerajaan. Maka mereka tak wajib dipaksa untuk hilang kerusi. So, perkara ini perlu dikaji. Contoh saya ambil adalah seperti Amanah pada tahun 2013. Apabila mereka keluar daripada PAS dan membentuk Amanah, kita tidak boleh hilangkan kerusi mereka. Kenapa? Sebab pada masa itu PAS bukan dalam kerajaan pusat. So, tak ada perbezaan pun. Tidak akan berubah apa-apa. Tidak akan berubah. Jadi bagaimana kita nak justifikasi undang-undang yang mengharamkan lompat parti sedangkan dia masih dalam pakatan yang sama? Betul. Tapi wajib ada undang-undang Akta Lompat Parti dalam keadaan bagi saya bila menjatuhkan kerajaan pusat. Memungkiri, mengkhianati mandat rakyat. Sebab mandat rakyat yang nak dipelihara ni. Bukan isu peribadi mereka. So, itu kena diteliti. Dan memang kerajaan dipahamkan sepatutnya membentangkan RUU perlembagaan dan akta ni pada sitting mulai pada 21 Mac, yakni hari Isnin depan. Tapi baru-baru ini juga diumumkan bahawa mereka perlu teliti. Dan saya setuju dengan perluan ketelitian tersebut. Kerana apa? Sebab akta dan RUU perlembagaan dengan akta ini adalah melibatkan isu wakil rakyat. Iaitu mereka yang 220 yang ada sekarang ni ada di dalam parlimen. Bagaimanakah kita rakyat nak biarkan mereka menggubal akta yang akan menentukan kedudukan mereka? RUU tu perlu wajib diserahkan kepada pihak-pihak ketiga, parti politik, kepada pihak NGO, penting sekali kepada pejabat peguam negara dan kepada majlis peguam, supaya kita dapat lihat adakah peruntukan-peruntukan tersebut telah dirangkumi dengan baik dan teratur sehingga tidak akan memunculkan masalah selepas sudah ada RUU tersebut. Tapi walaupun saya harap perkara ini disegerakan dan RUU dibentangkan dalam sesi yang akan datang. Kalau tidak, makna kata MOU yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak ni adalah palsu beribu bahasa. Itu untuk yang pertama. Bahagian kedua ni saya minta maaf. Pertama sekali, kenyataan bahawa perlu adanya bayaran untuk keluar mengundi menunjukkan, minta maaf saudara JMT, saya tak maksudkan anda, tapi menunjukkan seolah-olah rakyat kita ni dah sampai satu tahap moral di mana untuk kebaikan negara, kebaikan peribadi pun perlu bagi duit. Walaupun boleh jadikan undang-undang untuk menjadikannya bukan rasuah, tapi maksudnya nak kena bagi duit untuk keluar mengundi. Adakah Malaysia dah sampai tahap macam tu? Kalau ia, dia cukup membahayakan. Cukup membahayakan. Dalam satu pihak, kita lihat bagaimana para pemimpin politik mengelakkan diri daripada undang-undang rasuah melalui pembelaan-pembelaan dana politik.
yang kita belum ada undang-undang dana politik. Dan sekarang kita nak benarkan undang-undang untuk memberi upah. Bagaimana kalau kerajaan yang ada pada masa itu menaikkan pula buat pindaan RM100 tu sebab PRU dia nak buat dalam 2 bulan lagi, dia naikkan jadi RM1,000 per dana rakyat untuk sebagai rasuah, walaupun bukan rasuah tapi dah naik 100 ke 1,000. Bukankah itu menjadi rasuah secara moral? So saya tidak boleh setuju sebagai seorang peguam, saya minta maaf.